Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi malam 13 September 2021 bersama saya Fidas Machang. Berita utama. Setelah lebih setahun berlalu, negara masih belum bebas sepenuhnya daripada pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan kerajaan yang baru untuk melipat gandakan usaha memerangi pandemik COVID-19. Kerajaan yang baru dibentuk ini hendaklah segera melipat gandakan usaha untuk memerangi pandemik COVID-19 dan membawa negara serta rakyat beta keluar dari ancaman pandemik ini. Menerusi amalan budaya kerja berprestasi tinggi dan tumpuan untuk mencapai sasaran jangka pendek dan panjang, beta percaya kerajaan ini mampu membuktikan pencapaian awalnya dalam tempoh 100 hari pertama. Melangkah ke hadapan, beta ingin menasihatkan kepada semua pihak untuk mengamalkan demokrasi bermusyawarah dalam mencari penyelesaian kepada apa jua permasalahan. Justru beta menyambut baik keterbukaan kerajaan dengan memberi peluang kepada pelbagai pihak termasuk ahli parlimen untuk melibatkan diri dalam tadbir urus negara. Al-Sultan Abdullah menitahkan demikian ketika menyampaikan titah diraja sempena pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada Isnin. Selain itu, Al-Sultan Abdullah menitahkan ahli politik supaya tidak menjadikan rakyat sebagai taruhan untuk mencapai agenda tertentu. Nasihat beta kepada semua ahli-ahli yang berhormat, jangan sama sekali meletakkan masa depan negara dan rakyat beta sebagai taruhan dalam percaturan untuk mencapai agenda tertentu. Justru ingin beta menyerukan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk mengembalikan fokus kepada usaha memerangi pandemik COVID-19 ini serta membawa kembali sinar kepada rakyat beta dan negara tanah tumpahnya darah kita. Semoga Malaysia serta rakyat yang beta kasihi akan terus diberkati dan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungan. Al-Sultan Abdullah turut menitahkan kepada semua ahli politik dan seluruh rakyat menghayati sejarah kemerdekaan negara dan pembentukan Persekutuan Malaysia agar sentiasa berdiri tegap dan kukuh di atas patriotisme serta semangat cintakan negara yang tinggi bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang bakal diraikan tidak lama lagi. Menyedari hakikat tersebut, strategi Whole of Society Effort perlu dipergiatkan dengan naratif komunikasi yang berkesan. Al-Sultan Abdullah mengalu-alukan usaha kerajaan dalam memperkasa agenda nasional Malaysia Sihat dalam mendidik keluarga Malaysia untuk hidup bersama virus COVID-19. Titah Al-Sultan Abdullah menerusi pendekatan ini, rakyat akan berasa yakin untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan senario COVID-19 sebagai endemik yang bersifat kekal dan menjadi sebahagian daripada kehidupan. Berita seterusnya, kelestarian pembangunan sentiasa menjadi agenda utama Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk mencapai keseimbangan antara keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg mengikut pindaan rang Undang-Undang Ordinans Sumber Asli dan Alam Sekitar 2019 membolehkan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB memperkukuhkan mekanisme pengawal seliaan bagi pengurusan sumber asli secara berkekalan dan pelindungan kualiti alam sekitar di Sarawak. Justru beliau menyeru agar NREB untuk lebih bersedia dan mempersiapkan strategi untuk menentukan hala tuju bagi 10 tahun akan datang. In this respect, I am urging NREB to be better prepared and to plan strategically to chart its direction for the next 10 years with adequate resources and competent manpower, supported by effective and adaptable legislation, regulation, guidelines and rules, and equipped with technological cutting-edge system in order to effectively play its mandated roles and responsibilities.
Beliau berkata demikian ketika berucap semasa menghadiri majlis penyampaian anugerah alam sekitar Ketua Menteri di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Ketua Menteri juga menzahirkan kebimbangan terhadap pembuangan pelitup muka dan peralatan pelindungan peribadi PPE yang boleh membawa kesan ke alam sekitar di negeri Sarawak semasa pandemik. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai akan bahaya yang boleh ditimbulkan jika tidak dibuang dengan cara yang betul. While pandemic situation has improved the air quality and reduce GSG, that is greenhouse gas emission, in different cities around the world in 2020, including the lessening of water pollution, there are also negative consequences of COVID-19 towards the environment. For health and sanitary purposes, the increased use of personal protective equipment, PPEs, such as face masks, that we're using now, hand gloves, hand sanitizer, and disinfectants have become a major threat to public health and the environment. Tambah Ketua Menteri, beliau menyeru agar semua rakyat untuk memberi perhatian dan berwaspada terhadap ancaman gelombang ketiga pandemik COVID-19. Dalam pada itu, beliau juga mengucapkan tahniah kepada semua pemenang Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri CMEA edisi ke-9 2019-2020. Turut hadir sama Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Utiliti Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Muda Perancangan Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh serta tetamu jemputan yang lain. Dalam pada itu di Miri, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin memberitahu semua rakyat Malaysia perlu mengetahui tarikh 16 September 1963 sebagai hari bersejarah pembentukan Malaysia. Menurutnya, mengingati tarikh itu sangat penting sekaligus menyemarakkan semangat cintakan negara. Ada kadang-kala ada orang pun salah faham. Dia kata kita Sarawak menyertai Malaysia. Itu sebenarnya tidak betul. Apa yang betul ialah pada ketika itu 19 September 1963 iaitu 4 pihak, iaitu Malaya, Singapura, North Borneo ataupun Borneo Utara pada ketika itu dan sekarang Sabah dan Sarawak. Keempat pihak ini mereka bergabung dan menubuhkan satu persekutuan Malaysia, iaitu negara baru yang bernama Malaysia. Beliau berkata semasa program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan 2021 dengan kerjasama Pusat Khidmat SUPP Cawangan Senadin di Miri. Pada majlis itu, Datuk Lee yang juga Adun Senadin telah menyerahkan jalur gemilang kepada 13 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Dun Senadin sebagai simbolik penyerahan jalur gemilang kepada setiap kampung. Masih lagi perkembangan di Miri dengan veteran tentera tetap mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Menurut Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang, jasa dan pengorbanan mereka masih diperlukan masyarakat ketika ini terutama dalam membantu kerajaan mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Now, I would like to highlight the fact that the veteran members of the armed forces have contributed so much to the security and safety of Sarawak and Malaysia. And now this group of veterans, they have retired from the armed forces, and in addition they are continuing to offer their services to our society. This morning's recognition is mainly for the contribution towards this Bendera Putih time. As we all know, during this pandemic period, everybody is in very difficult situation, and our veteran friends have gone out to check on these people to see how they can help these people. So it is in recognition to this effort that this morning
UKAS have organized this little ceremony to recognize their assistance. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan alat bantuan keselamatan dan cenderahati kepada Persatuan Veteran Tentera Malaysia Sarawak Cawangan Miri sempena program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan di Pejabat Persatuan Veteran Tentera Malaysia Cawangan Miri. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Veteran Tentera Malaysia Sarawak Cawangan Miri, Kisinja Tutong merakamkan penghargaan di atas komitmen yang ditunjukkan kepada golongan veteran. Tujuannya tidak bukan adalah untuk memperingati jasa-jasa pahlawan-pahlawan negara kita, memperingati perjuangan rakan-rakan kita yang pernah gugur di medan pertempuran. Mereka juga telah mengorbankan banyak masa, tenaga, dan ada setengah mereka juga pernah menitiskan darah untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara yang tercinta ini. Dari Miri kita beralih ke laporan dari Limbang dengan seramai 1,515 pelajar termasuk 80 pelajar menerima suntikan vaksin COVID-19 sepanjang 3 hari bermula Jumaat hingga Ahad. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah, Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata mereka merupakan pelajar yang telah mendapat persetujuan daripada ibu dan bapa untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Kebanyakan mereka ini adalah pelajar-pelajar sekolah menengah. Kita di daerah Limbang ada 5 buah sekolah menengah dan jumlah student dalam golongan ini berjumlah 1,435 orang yang bersetuju, semua bersetuju untuk diberi vaksin untuk kelima-lima buah sekolah ini. Tapi ada juga student daripada luar Limbang yang mendaftar di sini sejumlah 80 orang lah. Jadi keseluruhan untuk 3 hari ini kita jangkakan berjumlah 1,515 pelajar yang akan diberi vaksin. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Limbang. Dalam pada itu, Adun Bukit Kota itu menyatakan setakat Sabtu, daerah Limbang telah mencatat 30,987 atau 91.5% bagi dos pertama dan 30,510 atau 90.1% dos kedua. Jadi ini bermakna kita di daerah Limbang ini mencapai peratusan yang tinggi lah untuk mencapai apa yang kita namakan immunity kelompok. Dan saya berharap mereka yang belum divaksin sekali lagi mintalah datang untuk pemvaksinan sebab ini penting lah. Sebab kita dijangka akan beralih ke fasa endemik sekarang ini. Masih lagi dengan program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan sempena sambutan Hari Malaysia tahun ini. Di Sibu, Timbalan Pengurusi Majlis Pembandaran Sibu, Kansler Bujang Zainuddin Abdul Majid berkata program tersebut bertujuan membangkitkan dan menyemarakkan lagi semangat patriotik menjelang sambutan Hari Malaysia yang bakal tiba. Tujuannya ialah untuk membekal bendera kepada ketua masyarakat sebagai wakil kepada masyarakat tempat masing-masing seperti Penghulu, KK, YKK dan saya pada ini adalah berkait dengan Hari Merdeka lah. Hari Merdeka yang akan disambut pada 16 September tahun inilah. Jadi ini untuk satu daripadanya untuk memberi semangat untuk menang kembali perjuangan pemimpin dahulu, bagaimana kita Sarawak ni boleh mencapaikan kemerdekaan melalui gabungan Malaysia lah, gabungan Malaysia. Program tersebut telah melibatkan seramai 10 orang wakil yang mewakili kawasan atau kampung di Dun Nangka. Selain itu, seramai 10 penerima bakul makanan yang terdiri daripada veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM turut hadir sama. Sementara itu, Pejabat Residen Sibu juga menyumbangkan sebanyak 10 set bendera kepada badan bukan kerajaan NGO yang tersenarai.
Berita seterusnya, dengan Kerajaan Negeri Sarawak bersedia untuk menilai semula prosedur operasi standard SOP, kuarantin wajib 14 hari untuk setiap individu yang masuk ke negeri itu ketika ini. Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, pihaknya akan mempertimbangkan untuk memansuhkan SOP berkenaan jika situasi di negeri ini mengizinkan. Tambah beliau, angka positif COVID-19 di Sarawak juga kian meningkat. Justru jika kuarantin dimansuhkan, ia akan memburukkan lagi keadaan di negeri itu. Berikut merupakan temu bual wartawan UKAS terhadap beberapa orang ramai mengenai isu tersebut. Okey, pendapat kami kuarantin kemasukan ke Sarawak tu memang perlu gila untuk kerajaan menilai balik sebab kami yang berada di Semenanjung munsi dapat pulang pun disebabkan kuarantin yang panjang gila. Jadi at least kurangkan supaya si daya yang di Semenanjungnya dapat merasa nemu keluarga daknya di situ. Jadi macam adik kami sendiri yang kerja di Sinun, dah 2 tahun dah si balik rumah. Jadi disebabkan kuarantin yang terlalu panjang. Kuarantin selama 14 hari untuk kemasukan ke Sarawak wajib dinilai semula oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Disebabkan yang melibatkan pelbagai kos, terutamanya rakyat Sarawak yang dah diberhentikan kerja di Semenanjung. Berdasarkan penilaian Kabinet itu cukuplah untuk siapa-siapa yang hendak masuk Sarawak mula ujian PCR sekurang-kurangnya 3 hari sebelum masuk ke Sarawak. Lepas kuarantin maksimum 7 hari. Untuk hari ke-6 ya boleh mula test sekali lagi lah. Berita malam ini diakhiri dengan inisiatif Sarawak Linkin Urban, Rural and Nation atau saluran yang merangkumi MySRBN, jendela DSE dan Wi-Fi SMA dilaksanakan untuk mengatasi ketandusan jaringan internet di kawasan luar bandar dan pendalaman di Sarawak. Inisiatif ini telah dinikmati lebih daripada 50,000 pengguna sejak ia dilancarkan pada Januari 2021. Jumlah ini dijangka menjangkau lebih 500,000 penduduk kawasan pendalaman Sarawak pada akhir 2022. Melalui saluran rakyat di kawasan luar bandar dan pendalaman di Sarawak kini boleh menggunakan internet untuk tujuan pembelajaran seperti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, berkomunikasi e-dagang, perbankan internet, melayari laman web dan pelbagai lagi. Sekian edisi malam bersama saya Fidaus dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.